السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang hormati Ustaz Marwan selaku Musi Masjid serta seluruh jawatan kuasa, imam-imam bilal-bilal, muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Saya bersyukur pada Allah Ta'ala kerana pada malam ini dapat menyempurnakan satu program yang disusun oleh Jabatan Hadirat Erawat Agama, Jelajah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita sudah melepasi bulan Rabiul Awal, bulan mengingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi rasa tidak salah untuk kita terus mengingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu sekalian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Lagi-lagi kita ini berada di akhir zaman. Jarak kita dengan Nabi 1400 tahun yang dapat. Tak ramai di kalangan kita lupa dah datuk-datuk kita, nenek-nenek kita. Bahkan adalah yang lupa muayyab, bukan lupa pada namanya, tapi lupa pada jasanya. Bahkan lupa pada kuburnya. Kalau kita pergi tengok kubur-kubur, kadang-kadang kalau pihak masjid, pihak JPKK tak buat gotong royong, ataupun pihak tertentu tak buat gotong royong, naik semua samu. Tahu? Semua samu. Bahkan ada di antara kubur-kubur tu, ialah masa awal meninggal dulu, orang letak kenapa tak tahu lah panggil tu, ropak segi tu panjang. Panggil kenapa tak ada? Kalau panggil dia khotik batu tu, ke batu nesang, batu ropak segi tu lah, panjang tu, hok tulis nama tu. Ni kandang. Kandang tu. Ya ke kandang? Kalau orang lain bunyi lain panggil. Biarlah tak apalah. Kadang-kadang kandang tu sengit tu. Dah, tanah je lelu. Bahkan kadang-kadang dalam kandang tu penuh buku. Orang dah cabut lah. Tu ada anak-anak lagi, kadang-kadang masa kita kecil dulu kita dah tengok kita okey tak nyampe. Betapa ramai orang tak ada nak pergi ziarah kubur tu, tak ada nak pergi bersih kubur tu. Kalau kita pada masing-masing ada tanggungjawab masing-masing lah, masjid ni tanggungjawab dah. Orang hak dua-dua ingat belaka, tak perlu gotong royong dah, sebab anak-anak belaka dah. Ni kubur tak okey dia, ni kubur tak yang dia pakat mari bersih kubur anak-anak belaka, bersih. Kalau kubur atas tu ke Allahu Akbar, batu nesang patoh, mai orang akan balu pula. Jadi manusia ada kok, jadi macam dia bang tu, dia ruang tu macam bang tu, lok akan baca bu. Tapi kita nak ceritanya, hak tu anak-anak kita, keluarga kita, apakah kita nampak ni ramai dah, kadang-kadang kita tak ingat dah kubur di sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana kita ingat, ada orang tak lupa ingat ke kita. Hak biasa pun ingat ke kita ni Tok Bilal. Tok Bilal besar sekali. Setiap 5 waktu pun ingat sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beringat umur.
Dia orang tak ayam dia. Gila. Duk kebun, duk kedai, duk pasar, ayam. Maknanya itulah jauhnya kita daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya tak salah lah. Ialah orang kata, buat kenapa pergi sambut maulud jelajah Nabi, maulud Nabi Arabiul Awal dia. Tak, kita ingat Nabi ni supaya kita ingat juga diri kita dekat ataupun tidak diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni berasa jauh dengan Nabi, macam mana kita nak dekat dengan Nabi di akhirat kayak gini? Nak duduk dekat dengan Nabi itu macam mana di akhirat kayak gini? Moga-moga bila kita sambut begini, kita mari insaf, kita mari sedar bahawa kita ni kena dekat dengan Nabi. Macam mana nak dekat dengan Nabi? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak ikut sunnah Nabi? Agar kita ni husnul khatimah, agar kita ni mati molek. Kalau kita mati uduh, orang panggil su'ul khatimah, mati buruk. Wa iyyazubillahi min dzalik. Tak boleh duduk dengan Nabi dah kalau mati buruk ni. Tak boleh dah nak tengok Nabi, tak boleh dah nak jumpa dengan Nabi, tak boleh dah sebab kita wa'iyyazubillah kalau orang tu su'ul khatimah. Lepas tu benda yang paling penting sekali penutup hidup kita atas dunia ni. Penutup hidup kita atas dunia ni. Ramai orang memikir masa tua kayak ni Pak Feceng nak kahwin tiga ni. Itulah minta maaf ego. Bukan kat ego, masuk saya ni. Tak. Mungkin nak memikir belakang tua kayak ni, kalau tak ada kerja nak angkam dah apa dah. Gaji tak ada dah. Peceng padang dah. Kalau ada peceng. Dah anak-anak kerja macam mana? Tanggung tak tanggung kita. Ramai anak-anak, orang ramai anak kadang-kadang dah nak beri anak, dah beri kayuh dah. Sebab saya kata gitu, ada seorang tu dah telefon saya. Tak dari Kuala Lumpur tu telefon, Ustaz. Ya, kenapa? Mak kita duduk kampung apa dah boleh bantuan JKN? Mak dia. Saya kata, mak duduk mana? Dia kabulah duduk sini. Dah mak ni duduk dengan siapa? Dengan adik. Duduk dengan adik dia. Dah abang sendiri ni telefon ni, saya panggil abang lah sebab saya dah kenal dia rupa umur berapa, saya panggil abang. Dah abang kerja berapa? Dia kata kita mensyarah universiti. Kita mari mikir pensyarah pun payah juga nak tanggung mak seorang. Nak suruh JKN kau tanggung. JKN ni api tinggi RM300 je sebulan. Bantuan JKN setakat ni, hak JKN beri RM300 je setakat sebulan. Setakat ni tak boleh nak, baru rancang nak tambah, nak tingkatkan bantuan. Nak menunjukkan bahawa kita mari mikir kalau kita tua kat anak-anak sanggup tak tolong kita. Atau mari mikir lagi tau. Hak tu tak dapat tidak. Hidup atas dunia, Tuhan tetap dah rezeki. Hidup atas dunia ni kalau kita mikir setengah mana pun rezeki ada. Tetapi hak yang kita usingnya, bagaimana penyudah kita hidup atas dunia ini, kerana kita akan melalui satu zaman hidup kita selama-lamanya yang tidak ada penyudah. Itu takut kali. Atas dunia ni kalau tak ada makan, mati lah mati. Ada makan sakit, habis kan mati. Ada mengujung maknanya, ada mengujung. Tapi kalau kita takutnya, ada satu zaman yang kita akan lalui belaka. Hak abang ramai lalu dah, hak lalu ni. Hak ada dah hak lalu, hak duk kubur tu kita akan lalu juga. Zaman yang tidak akan tamat selama-lama dah. Tapi zaman yang kita akan lalu ke gini, dia tengok penyudah hidup kita atas dunia ni.
Kalau penyudak kita hidup atas dunia ni molek, insya-Allah hidup di alam baqa, dipanggil alam yang kekal abadi tu molek. Tapi kalau penyudah hidup kita ni atas dunia buruk, tak molek, wa'iyyazubillah, alam baqa ni utuh. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari kata, dengan meriwayatkan satu hadis Nabi, Nabi bersabda, "Innar rajul la ya'malu 'amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Sesungguhnya ada seorang lelaki la ya'malu, Allah Ta'ala, Rasulullah guna huruf taukid 2 kali, inna, bahawa sesungguhnya ada seorang lelaki la ya'malu, bahawa benar-benarlah dia beramal sungguh-sungguh, bukan beramal barang ni, beramal sungguh-sungguh. Hitam lain, hitam lain, ke Serabang semua, di pasar pakai Serabang, di mana pakai Serabang, di jumpa semua orang tengok. Tak? Mulut ni pipi amal zikir, nampak. Pegang sesapai. Tak? La ya'malu 'amala ahli jannah, benar-benarlah dia beramal dengan amalan ahli syurga. Allah, amalan ahli syurga ni apa? Oleh tak? Amalan ahli syurga ni boleh mayang, di sejid, di sorat, nado, ngaji, baca Quran. Fima yabdu linnas, pada apa yang zahir pada manusia. Mengikut pemerhatian manusia, manusia tengok dia, perhati dia ni, Allah, tak ada seorang orang kata jahat dia. Semua orang kata, Muntah nasi pulang tu kan dia, Allah Ustaz, bagus nak orang ni, bagus. Tak, surah di sejid, di ngaji, baca Quran, zikir, mulut bebek hokmo, Allah, bagus, cakap lembut dengan orang. Wa huwa min ahli nar, tiba-tiba kata Rasulullah, dia penghuni neraka. Dia penghuni neraka, kata Rasulullah. Hak ni kita neraka ni. Apa jadi gini? Pada pemerhatian orang bagus neraka. Dia ustaz, dia tu guru, dia hebat. Allah, ngapa Quran pula? Tapi tiba-tiba dia jadi penghuni neraka. Ini satu sebab. Satu sebab kepada seseorang itu su'ul khatimah. Ini nak kita nak cerita ni. Ada satu perkara yang membuatkan seseorang itu penyudah hidup dia buruk. Apa dia? Mukhalafatul batin bizahir. Berbeza barang dalam dengan barang luar. Hak luar dengan hak dalam beza. Hak luar orang tengok kok geni, tapi hak dalam geni. Hak luar Serabang, cakap mengajar setak, orang tengok tu guru. Kalau tu guru lah, anak murid ramai. Kalau dah mengajar pun orang luar biasa pula, mari mengaji, mari sejid, pulang alik. Ai, nampak zahir dia. Ni benda lain. Hak dalam ni bahaya. Hak dalam ni orang nak apa? Betul tak? Orang nak apa? Ustaz mengajar ni, orang dengar ustaz je mengajar, tak apa benda ni. Wa'iyyazubillah, mari jalan ni lah. Oh, aku adik Mesir lain mengajar. Musim PKP baru tidak boleh mengajar, tak boleh vitis takut. Hai, berat pun masa PKP ni. Kalau orang mengajar dia ikut 100 riyal, tak meh. Guru tak meh. Na'i
Mau balik, guru mendapalah ada skin tu tak. Sekali mengaji, sekali mengajar, boleh saing 100 riyal. Lepas tu kadang-kadang kita kata ada orang padah. Bak mengajar ni padah. Saya tahu. Kita cek dengan jabat orang. Ustaz sama ustaz ada padah. Padah. Padah kerana apa? Patutnya kita boleh mengajar situ. Ada orang lain yang mengajar tak boleh. Apa dah ibu kita. Susun ceramah maulud tak ajak kita setapu, ajak orang ni. Sekali ceramah 150 riyal. Imam sama tak imam boleh ibadah. Kata imam lupa jambu, tak imam lain. Tak. Ada ibadah tak imam sama tak imam muda tak imam tua ibadah. Kita tengok zahir tak imam tak siapa. Ustaz tak siapa. Juru mandi, ada juru mandi ibadah. Baru ni berapa minggu tutup. Orang komplain saya, dia kata, "Wan Ustaz, ada keluarga mati pita suruh adik mandi di kampung tu. Biasanya kita boleh mandi pita dah tu. Baru ni tak boleh mandi pita. Tutup bilik jenazah." Apa? Juru mandi. Hak ni kata, hak ni banyak. Hak ni kata jangan orang telefon dia. Kita pun ni kepala. Dia tak? Apa tutup? Oh tutup tu dah kena kau. Dia tak? Melanggar jalan tutup berjalan. Dia tak? Budak-budak main mak lepik jalan mak dah tutup jalan. Kerana marah budak mak lepik. Sabar tak? Dah sabar. Budak orang lain nak lalu boleh. Allahu Akbar. Punca dia mana? Orang pegawai kerja kerajaan kata orang sama dak kampung kata orang kita nak dak hati korang ni. Kenapa berlaku macam ni? Kerana mukhalafatu batin bizahir. Beza barang zahir dengan barang batin. Barang zahir ni orang nampak comel. Ni kita kena jaga ni, bukan kena jaga zahir je. Bukan kena jaga batin je. Ada orang je nak sujuh jaga batin je. Dia kata mu tengok aku dak mayang ni hati molek. Dah mu pelawak dah tu. Ada. Dia kata mu tengok je ni ustaz kan dua pendek. Ustaz jelek. Mayang tak mayang lewat je. Duk wakah gini dak mayang. Hati molek. Tak ada. Ni lawak dah. Orang hok molek pun kalau hati tak jaga tak jadi. Tersemayang comel tarah mana pun, tapi kalau riak, fawailul lil musallin, kata Allah, celaka dan neraka wail, lembah satu neraka itu milik bagi orang yang semayang. Orang tak semayang siapa? Tapi orang semayang Allah Ta'ala akan masuk dalam neraka. Sebab apa? Bukan sahaja lalai dan semayang. Yura'un alladzina yura'un. Orang yang semayang nak tunjuk orang. Orang tak semayang tak halu lah. Ni orang semayang. Kalau kita cakap ni batin. Aku kata Tok Syekh yang karang kita, faqad yakunu al-'abdu bil zahiri ya'malu bi ta'atillahi 'azza wa jalla. Sesungguhnya ada seorang hamba pada zahirnya dia beramal mentaati Allah. Walakinnahu yubtinun nifaq. Tapi ada orang menyembunyikan dalam perut dia penyakit nifaq. Tak percaya kepada Tuhan. Ingkar pada Tuhan. Kufur pada Tuhan. Awil riya, ataupun nak menunjuk-nunjuk ke orang. Sedekah. Orang tengok dia baguslah pemurah, tapi sebenarnya nak suruh orang kata dia perderma. Aw yakunu fi qalbihi dasisatun min dasaisis su, ataupun dalam hati perut dia ada satu dasisah, ada satu karat daripada karat-karat yang buruk, seperti penyakit sombong dalam hati.
Aling sikit, orang tegur tak boleh dengar dah. Mu nak ajar aku. Ngaji mana? Ngaji mana? Dah kita tak ngaji mana. Tapi kita dengar ustaz Sarah kali, kita balik Mesir. Nak ajar kita. Kan? Sombong. Awil ujub, ataupun rasa bangga sendiri. Orang dah rasa benda, kita berasa diri, rasa fayadharu dhalika alaihi fi akhir umri. Buruk ini akan zahir pada akhir umur seorang itu. Allah Ta'ala akan zahirkan pada usia akhir ini. Kalau dia nak mati, dia akan mati dalam keadaan hati dia busuk macam mana. Fayakhtimu lahu bih, dia akan menuduh hidup dia dengan perkara. Kalau ada lelaki buruk, dia sombong, deki, buruk saka kau orang semua. Lelaki buruk ni buruk saka kau orang semua. Gini. Lelaki dia cakap depan tak nak, boleh. Dah. Kalau ketemu kau, kamu. Dah. Tapi dalam hati buruk ni, kalau cari ngai. Dah, tapi yang saja hak kau ni. Buruk saka korang. Fatakunul khasaratul abadiyah wal halakul ukhrawi, kata dia. Orang ni dia akan nyudah dengan hati yang busuk, dia akan berhadapan dengan kerugian yang berkekalan dan kebinasaan di hari akhirat. Dia akan rugi selama-lamanya. Dah bayarnya, dah rugi, dah punya. Hebat pun rasa Tok Guru. Tak? Tok Guru atas dunia ni. Zaman dulu kita akan sebut ada satu cerita seorang nama Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menceritakan hebatnya Bal'am bin Ba'ura ni. Seorang yang alim, kau orang panggil Tok Guru, hebat dia ni. Bahkan Allah Ta'ala tunjuk karamat dia pada awalnya. Ada yang kata boleh terbang dalam kitab-kitab dia. Menyudah dia mana? Menyudah dia mati sembah syaitan. Ada seorang lelaki yang sesat, nama dia Ar-Rijal bin Afwah. Seorang lelaki zaman Nabi. Nama dia Ar-Rijal bin Afwah. Ibnu Katsir cerita bab orang lelaki ni. Nama dia Ar-Rijal bin Afwah. Rijal bin Afwah ni dia pernah datang dengan satu rombongan menghadap Nabi SAW. Mari jumpa dengan Nabi. Wa qara al-Baqarah. Dia khabar, dia tunjuk ke Nabi bahawa dia ni orang Islam. Dia baca surah Baqarah. Ada ngapa surah Baqarah? Ngapa surah Baqarah? Kita ada orang sini ngapa surah Baqarah. Ngapa surah awal dan akhir je lah. Alif Lam Mim itu dengan Amanar Rasul. Lepas tu tengok ayat kursi. Lebih surah Baqarah kau di dalam sebut surah Baqarah 2 juzuk lebih. Ngapa? Mari depan Nabi, baca depan Nabi. Nabi wafat. Zaman awal Sayyidina Abu Bakar berlaku riddah, berlaku orang murtad, keluar agama. Ramai ada orang mengaku jadi Nabi. Faba'atahu ila ahli Yaman. Sayyidina Abu Bakar tengok Ar-Rijal bin Afwah ni bagus, orang warok, ngapa Quran, baca surah Baqarah pula depan Nabi dulu. Jadi Abu Bakar atur dia, Rijal bin Afwah pergi jumpa dengan orang Yaman. Sebab dengar cerita orang Yaman ni ada orang mengaku jadi Nabi, enggan keluar zakat. Di antara pemimpin yang enggan keluar zakat dan mengaku jadi Nabi ialah Musailamatul Kazzab. Mungkin jumpa ya. Ajak dia ke Islam.
Kembalikan mereka kepada Islam. Okay? Pendakwah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tu pendakwah. Nama dia Al-Rijal bin Afwah. Jumpa dia dengan Musailamatul Kazzab. Macam mana Musailamatul Kazzab belik murtad dia. Pendakwah ni jadi murtad. Fartadda ma'a Musailamah. Dia murtad sama Musailamah. Orang suruh dia dakwah, orang dakwah dia pula. Ya sah. Wa syahida lahu bin nubuwah. Dia ngaku jadi nabi kau. Dia ngaku kau. Musailamatul Kazzab nabi kau, aku nabi kau. Muhammad mati dah nabi kau. Ngaku jadi nabi tu. Sehingga ar-rijal dikata wa kana ar-rijalu yaqul kashan in tadhama. Kalau dua kambing baloh, kalau dua kambing ni belaga, fa ahabbu ma ilaihina, dua ekor kambing hak paling aku kasih padanya kibshuna, kambing milik Musailamatul Kazzab dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua aku suka belaka kalau baloh dua ekor kambing ni. Dia buat banding dengan Rasulullah tu macam kambing. Dia buat Rasulullah tebing. Musailamatul Kazzab biri kau, Rasulullah biri kau. Kalau belaka biri dua ni, aku suka dengan anak tu. Baik aku jadi nabi kau. Wa laqad qutila hadzal kadzdzabul asyar fil yaumil yamamah. Sayyidina Abu Bakar atau rombongan lain tertera dia bunuh dia dalam perang Yamamah. Hak bunuh dia Zaid bin Al-Khattab, adik pada Sayyidina Umar. Zaid bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Zaid bin Al-Khattab ni hadir dalam perang tu yang dihantar oleh Sayyidina Abu Bakar serang orang murtad ni. Salah seorang hak murtad tu yang pernah jadi pendakwah dia, akhirnya jadi murtad mengaku jadi nabi. Zaid bin Khattab bunuh dia. Apa cerita dia? Cerita dia nak cover awal dia baik, hidup zaman Nabi, baca surah Al-Baqarah, jadi pendakwah. Sayyidina Abu Bakar ni percaya ke dia, kata dia suruh kita mendapat dakwah. Ni dalam ni nak cerita dalam ni bahaya. Barang dalam ni, bila beza barang dalam dengan barang luar, Allah Ta'ala akan redah juga pada akhir. Dia penghujung. Hak ni hak kita takut. Hak ni yang kita bimbang, yang membuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dalam hadis yang kita baca tadi. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga. Ya Allah, beramal dengan amalan syurga. Fima yabdu lina. Orang amal tengok kok baik, bagus. Wa huwa min ahli nar. Tiba-tiba Allah Ta'ala capuk dia dalam neraka. Allah. Yang kedua, orang yang menjadi penyudah hidup dia ni buruk ialah orang yang buat dosa, buat maksiat, tidak sempat bertaubat. Ni kita takut. Kita nak cerita malam ni mudahnya beberapa perkara yang membuatkan seseorang itu penyudah hidup dia, nama hidup dia buruk. Pertama ada apa? Barang beza batin dengan zahir. Lepas tu kita kena seragam. Hak zahir dengan hak batin ni kena seragam. Seragam molek. Hak luar molek, hak dalam molek. Kena jaga masing-masing. Hak dalam ni apa lain dah ni. Gigi pepitan, cocok lebih hidung tarah mana pun. Hak tu positif, covid orang tahu. Tapi hak ni pergi cocok lebih hidung tarah mana pun, billah dada tarah mana pun, boleh tutup tapi Tuhan tahu. Tahu? Khopek hati tarah mana pun pergi jumpa doktor pakar, doktor becek ni hati kita ada riak ke dok. Tak, silap-silap doktor semua riak ke dok. Lihat ni barang dah apa? Boleh tutup. Dia tahu. Yang kedua, dosa dan maksiat yang tidak sempat bertaubat. Siapa tak ada dosa? Siapa tak ada dosa? Nabi. Maknanya bukan kita, bukan Nabi.
Bila kita bukan Nabi, kita ada dosa. Bila kita ada dosa, mungkin kita buat maksiat. Dan maksiat ni jangan kita ingat tengok orang zina aja maksiat. Kita tak zina, Ustaz. Betul. Itu salah satu. Kita tak judi tak? Betul. Itu satu. Kita tak curi tak? Betul. Tapi betapa ramai orang tak curi, tak merokok, tak zina, tapi mengepak. Betul tak? Ramai mana orang mengepak dek kedai kopi? Kopi adik pahmayang so, pahmayang subuh. Dek kedai kawat di sana cerita bak orang mengepak kata korang ni, kata korang ni, kata korang ni, kata kamar. Bagai saya dek kedai kopi bilang orang. Baik cerita bak bola. Bapa kanu boleh kalah sendiri kok dengan JDT, patutnya menang. Baik JDT hok tu, JDT modal. Kang ngopak ke modal apa? Habis ngopak ke orang habis. Betapa ramai orang ngopak ke orang. Betapa ramai hok ni lagi mudah ni pakai telefon je, tulis dalam telefon je. Ya, tulis dalam telefon ni je. Komen kali. Komen menghina orang, menyakiti hati orang, menyindir orang, berbagai-bagai. Tak? Jadi, tak curi. Tak curi, tak ngapok. Betapa ramai orang tak ngapok curi, tapi maksiat hati. Itu Imam Ghazali kata, kita amrad al-qulub, penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati itu dosa hati itu. Dosa hati. Riya, dosa hati. Ngopak, dosa mulut. Dengar benda buruk, dosa telinga. Tu mana? Dosa mata. Tengok orang kurang. Hak ni barang mudah lagi. Dua kali lagi lah mata galau. Mai cocok ubat gandok pula lagi. Betul. Betul. Tu ubat gandok racing tu tak. Ada pula ubat guru ada tak lepas cocok kali 3 bahasa gandok lain. Gandok tu air pula tu. Betul. Tengok orang kurang bahasa lain. Tengok orang rumah dak bahasa dia dah, tengok orang luar bahasa dia. Memanglah. Orang rumah tu. Orang luar mutil. Tak? Hak rumah jalan kekeng. Dah, palu lutut dah urut dah. Dah, rambut ubang no macam kepotian no. Hak luar, bibi menggo. Hening dongeng. Tai minyak. Dah. Jalan pula ya Allah, tapi nak mustah. Ha. Dah siap. Dah siap ke? Dosa mata. Ada orang dosa lain. Tapi orang yang buat dosa tak ada maksiat, tak buat maksiat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha, di antara akibat seksa orang yang buat dosa ini, annaha tukhawwinul 'abd. Dosa ini akan mengkhianati seorang hamba ahwaja ma yakunu ila nafsihi, sehingga seseorang itu sangat berhadap kepada dirinya sendiri. Maknanya dosa ni akan buat hak kita. Kita merasa sedap. Kita ngopak ke orang, contoh hari ni. Kita kata ke orang, rasa sedap lah, puas hati kata ke orang. Allah, lega rasa boleh kata ke orang. Tengok barang yang maksiat pun, rasa lega kau tengok barang maksiat ni. Sebenarnya dosa ini mengkhianati kita, meletakkan rasa kita buat maksiat itu sedap, tetapi sebenarnya ia membawa kepada mudarat dan buruk dan bahaya kita dan binasa kita di akhirat. Tinggal sembahyang, orang yang tinggal sembahyang rasa sedap. Orang yang sembahyang susah pagi bangun dah. Dia tak bangun, gimana main-main besar. Rasa sedap, tapi dah. Oleh kerana itulah ada perkara yang paling menakutkan kita, yang membimbangkan kita.
Bahkan ia akan mengkhianati kita ketika kita nak mati. Dia bawa cerita sikit. Dia kata sedarlah akan tiba di suatu masa ada orang yang kita bila ziarah dia, kita kata ke dia la ilaha illallah. Ada orang kita pergi jumpa dia nak mati, kita sebut dia la ilaha illallah. Dia kata faqal, si lelaki itu akan berkata la astati'u aqulah, aku tak boleh nak tebuk apa yang menghalang lidahnya untuk menyebut la ilaha illallah? Apa dia? Dosa yang dia buat. Qila li akhar, ada orang yang dijumpa oleh seorang lagi, qul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ajar orang mati tak boleh ajar kuat kata cakap kamu dah. Tak dah. La ilaha illallah. Tapi ada orang kata dia syahrakh ghalabat. Dali rakha ni dia kayu jatuh, kayu dan. Kalau kita jatuh lah, jatuh tu pemasuri ada, kering ada, kuda ada, nama lagi mana orang kuda di simpang 3 tau. Kuing boleh makan banyak kan, kering boleh makan depan belakang. Dah ingat dah kita, betul tak? Kerana hidup dia ni, kerja dia mayang ke poster ke menapa ke orang baca Quran ke, main daroma garik dia, makan haji Allah kamu dulu main satu sehingga bila dia sakit nak mati, orang mengajar dia la ilaha illallah, dan dia kata syahrakh ghalabatak, dan ni makan kalau kita tengok dah. Tu kuda mu boleh makan, kuda mu boleh makan dah. Kata ulama, satu nama dari akhrakha ni, satu nama daripada batu jatuh. Tak tahu lah benda apa, kuda ke benda apa dah. Mana nak mati tu dah lagi cakap bak jatuh. Dan kalau orang tu minat doa bola, pembayar puasa dak cara ngaji majlis ilmu, betul tak? Ingat aku mati bola go JDT kau menang terima kau tu, betul? Orang ribut la ilaha illallah ya JDT jangan jaga, jangan mayang pada ingat apa, betul? Bola Allah. Qila li akhar, ada orang tu ajar dia la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah. Faqal, dia kata ya Rabb, qailatan yawman wa qad ta'abtu, wahai Tuhan, ni perkataan hari ini susahnya aku nak sebut, susah. Alih aku kaifa tariq ila al-hammam jad, bagaimana nak pergi tanah, alih nak sebut, pergi tanah, jangan nak pergi tanah ni, pergi tanah ni. Summa qadha, mati begitu. Dah sebut dah. Wa qila li akhar, ada orang pergi jumpa dia sebut la ilaha illallah. Wa ja'ala yuhaddi bil ghina. Mulalah dia nyanyi tu. Dah. Mau sebut la ilaha illallah. Dah. Tanggal 31 nyanyi dah. Nyanyi lagu apa boleh dah. Lagu ni lala. Main siapa mana nyanyi? Ada hari itu saya jumpa budak muda kali, mayang lagu dah. Mayang tu nyanyi dah. Kata Allah, budak-budak ni Allah. Orang apa mayang zikir je doa tu, dia nyanyi dah juga kan. Allahu akbar. Ada orang macam tu. Sehingga dia sebut wa yaqul tahtana tantana, nyanyi orang. Hatta mati dalam nyanyi. Wa qila li akhar, ada orang akan jumpa dia sebutlah la ilaha illallah, ma yanfa'uni ma taqu wa la ad'u ma'siyatan illa rakabtuha. Mu ajar la ilaha illallah ni tak boleh manfaat apa pun, aku akan buat maksiat selagi mana aku hidup, aku akan buat maksiat. Ada orang dia akan cakap something ke tu budak ayam lah, mu ajar la ilaha illallah,
summa mat, mati, walam yaqulha, tidak pernah sebut la ilaha illallah. Wa qila li akhar, ada orang yang akan sebut ajar dia la ilaha illallah, dia sebut ma yaghni anni wa ma a'rifu anni salaitu lillahi salatan, tidak memberi apa-apa manfaat kepada aku tak pernah membayang sekalipun. Dia akan dedah mujung lagi. Orang ajar la ilaha illallah yang akan kata aku tak pernah membayang pun, dia tak akan sebut la ilaha mati. Ada orang tu mengajar la ilaha illallah, dia akan kata ana kafirun ma taqul, aku lama dah tak percaya dengan kalimah ni. Dia berkata kena percaya la ilaha illallah ni, dia tak sebut mati. Wa qila li akhar, ada orang mengajar dia la ilaha illallah, kullama aradtu an aqulaha wa lisani yumsak anha. Tadi ada orang tu mengajar la ilaha illallah, dia akan kata aku nak sebut sangat kalimah ni, tapi lidah aku macam dia kena pegang. Lidah aku ni kena sekat, tak boleh nak sebut. Dia kata kullama aradtu an aqulaha, tak kali aku nak sebut raja, aku nak sebut sangat. Wa lisani yursak biha, tapi lidah aku dipegang ni, tak boleh sekat. Ni mujur mati. Orang yang mati menuduh dia buruk tak sebab nak sebut la ilaha illallah. Ucap dia kerana apa? Kerana dosa dan maksiat. Dua. Yang ketiga, orang yang menuduh hidup dia buruk ialah orang yang kata dia tulul amal, panjang angan-angannya. Angan-angan dia panjang ni. Lepas tu kita kalau orang kata ustaz, kalau orang kata kita tua jangan marah, tak baik. Sebab ada orang tu kalau orang kata dia tua marah lalu muka. Betul tak? Nampak ocik tua dah, tak sihatnya. Tidak tua lama je. Apa nak marah kalau orang kata tua? Tua lah, kata lah. Sebab ada orang tul amal, angan-angan dia panjang. Amir bin Umar, Abdullah bin Amr kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut salahu awwal hadhihi al-ummah bizuhd wal yaqin, kehaibatan dan kebaikan umat di awal dahulu di zaman Nabi dua kali, bizuhdi dengan zuhud, wal yaqin. Zuhud ni maknanya hati dia tak bergantung dengan dunia, kaya. Jangan kata zuhud ni miskin. Ada orang faham zuhud ni miskin. Tak? Zuhud akan lipat dia pun balik. Tu kan zuhud, bodoh kan lipat balik. Apa kan lipat balik dia kan boleh. Tak? Zuhud ni bukan makna miskin. Kalau miskin lah. Dia zuhud ni kan dia miskin. Tapi ada Abdul Rahman bin Auf, ahli syurga ni, mubasysyaruna bil jannah, seorang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah. Kaya tak? Kaya. Sayyidina Osman bin Affan, kaya tak? Kaya. Ya zuhud tak? Zuhud. Maknanya zuhud ni tak semestinya miskin. Dan bukan bermakna orang kaya tidak zuhud. Jangan tengok orang kaya mosok ni jenis dunia belaka ni tak zuhud. Zuhud ni ialah hati dia tidak terikat dengan dunia walaupun dia kaya. Yang kedua, wal yaqin, yakin pada Allah. Dua kali. Wa yahliku akhiruha, tapi umat akhir zaman ini hancur bil bukhli wal amal, dengan sebab bakhil. Satu, umat akhir zaman ini jadi dibinasakan oleh Allah kerana bakhil. Lagi hancur orang yang mengajar orang bakhil. Dia itu bakhil lah. Lepas tu ajar orang kaya cakap-cakap orang kata kita sumbangan sikit nak beki ekor masjid ni. Betul? Ada ekor rosak nampak dia pergi. Apa kita dekor-dekor ni? Kerajaan ada, untuk kerajaan lah. Dekor berapa lah? Ni busuk. Tak agung. Orang nak sedekah lah, minta kerajaan. Orang nak sedekah. Jangan malu orang nak sedekah itu. Mana ada orang nak buat kebajikan. Betul tak? Adanya satu ekor dia buat tu beri pahala ke dia. Selagi mana pasal ekor tu orang mayang, boleh pahala tak? Boleh pahala. Boleh pahala, tapi barang pahala je orang nak nampak ni payah dah lah.
Pak bunyi ekor sikit orang duduk dalam mayang tu. Oh, sedap mayang sejuk. Ada surat teriak bos ekor. Sehingga budak-budak muda tak apa pergi surat. Bila tanya, budak-budak tak apa pergi surat. Panas tak? Baik pada orang tua. Orang tua kalau pasal ekor sejuk. Betul sejuk tak? Pasal ekor habis ke tak? 6 lah, lepas tu 3 pula. Oh, jangan. Surat ni apa pasal ekor? Orang muda tak apa pergi surat. Bila tanya orang muda buat apa lagi? Panas mengetai kita orang muda. Nak pergi tengok ustaz mengajar panas. Tidak pergi. Oleh kau kita kena ambil perhatian lagi. Tapi nak apa boleh pahala. Bil bukhli, tapi umat akhir zaman binasa kerana bakhil. Bakhil. Orang kaya tak mau sedekah. Orang yang ada pitih tak mau derma. Jirang susah sikit. Tengok orang jirang, orang kata mu jirang mana? Korting dapat dalam rumah. Pak apa? Kotek kapak. Pakai gelang. Dah lagi ya bulan-bulan sikit kerajaan ada kan, kerajaan beri lah. Hak kerajaan tu kerajaan. Kita nak boleh pahala ni apa salahnya jirang kita susah tapi pagi dia kata nasi mok 3 buku kerana 3 beranak. Betul tak? Susah apa? Boleh pahala. Ni kata dia. Umat akhir zaman jadi merasakan bakhil. Bakhil. Betul tak? Dan hajar orang bakhil lagi lah. Sifat yang tidak bagus hajar orang bakhil. Jangan tekak, kaya dah dah ni. Kaya dah. Jangan gitu. Yang kedua, wal amal. Yang boleh membinasakan umat akhir zaman ni kerana angan-angan. Bukan cerita-cerita, angan-angan panjang. Sebab apa? Sebab angan-angan panjang ni kerana 2. Yang pertama kerana jahil. Tak mengaji, tak belajar, tak ingat ke akhirat, tak ingat ke mati. Yang kedua, kata dia, hubbud dunia. Angan-angan panjang doa ni kerana sayang doa dunia. Sayang tak dunia? Sayang dunia doa. Maka kita insya-Allah tuan-tuan muncullah isu ni. Banyak lagi hal yang disebut dalam kitab kita dah dah. Kita kena jaga molek diri kita ramai-ramai. Pakatlah kita pakat sebut. Imam Ahmad bin Hanbal pernah cerita, dia kata aku dengar Syuaib bin Harb berkata pada seorang lelaki. Imam Ahmad dia kata aku pernah dengar seorang alim nama dia Syuaib bin Harb kata pesan ke seorang lelaki, kata dia, idza dakhaltal qabra, apabila masuk kawasan perkuburan, wa ma'akal Islam, masuk dalam kubur tu bersama denganmu Islam, fa absyir, bergembira, hidup serah diri sungguh-sungguh pada Allah. Itu kata Tuhan tu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam, serah diri pada Allah. Maknanya serah diri ni kalau kita buat dosa, kita bertaubat pada Allah, kita istighfar pada Allah, kita ingat balik pada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala beri keteguhan kita atas dunia, dan Allah Ta'ala sudahkan hidup kita atas dunia ni dengan penyudah yang baik. Penyudah la ilaha illallah, insyaAllah. Inilah kita doa siang malam agar Allah Ta'ala sudahkan hidup kita ni dengan penyudah yang baik. Dan inilah nikmat yang paling besar sekali orang. Seseorang tu dia buat jahat taraf mana pun atas dunia ni, tiba-tiba nyudah dia molek sekali. Hak itulah yang diambil kira oleh Allah. Nyudah dia. Nyudah hak. Macam masak nasi kau. Kurang dah pun. Pakai apa pun. Tapi masak nasi jadi. Orang tengok tu tak? Tapi kalau masuk mula-mula tu dapur beli mana? Oh, beli Kuala Lumpur tak dapur. Berapa? 3,000 dia dapur. Pun masuk elektrik. Kau berah benda? Berah mati panjang ni. Ya, kau tukang masuk pula bini muda. Ya, umur 25. Kau umur 45. Umur 25 mak muda masuk. Air pula. Air dapur. Dapur air ni. Ya. Masak dan jadi betah. Jadi ya, dapur oleh tangan pun betah tak pakai kau. Ya, hak ngujung oleh. Hak ngujung mana? Kita hidup kita ni nak ngujung. Hak ngujung itulah kita minta daripada Allah supaya Allah Ta'ala husnul khatimah pada kita semua, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.